Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair illallah, bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah. Ma kana bikum fi ni'matin famin Allah, bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sekali lagi dapat merasai dan hadiri dalam majlis ilmu bersama-sama. Khususnya diri saya juga, saya bersyukur kepada Allah sebab Allah taala berikan izin kepada saya untuk berkongsi dan juga sama-sama kita takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, yang mana bila kita duduk dalam majlis ilmu ini, di antaranya kalau kita niat kerana Allah Ta'ala, kita bakal mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya. Wajib untuk mendapat cinta aku. Artinya Allah Ta'ala pasti ingin nak memberikan seorang itu cintanya Allah. Al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai kerana aku. Suami isteri, adik-beradik, ibu bapa, saling mencintai kepada anak-anak mereka, saudara mara dan juga jiran tetangga, saling mencintai, menyukai fiyya, kerana aku, kata Allah, orang tersebut akan dapat cinta Allah. Yang kedua kata Allah, wal mutajallisina fiyya, orang-orang yang duduk satu majlis, yang duduknya kerana aku. Satu majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid, majlis berzanji, apa-apa saja, majlis tahlil, kerana aku, niatnya kerana Allah, sama-sama duduk. Kata Allah, wajabat mahabbati, orang tersebut diwajib mendapat cinta aku, kata Allah. Kemudian kata ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketiga kata Allah Taala, wal mutazawwirina fiyya, orang yang ketiga kata Allah adalah orang-orang yang saling menziarahi kerana aku. Ziarah hari raya, ni nak dapat dah dekat hari raya. Saling menziarahi kerana aku, kata Allah. Wajabat mahabbati, orang tersebut kata Allah diwajibkan untuk mendapat cinta aku. Allah Ta'ala nak bagikan cintanya kepada seorang tersebut. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutabaddilina fiyya, dan orang-orang yang saling menginfakkan harta bersungguh-sungguh pada jalan aku, berjihad, ataupun mereka yang menghabiskan harta pada jalan aku. Mereka yang kaya raya, mereka ada duit, mereka menginfakkan harta. Ni nak dekat dah hari raya korban, mereka yang mutabaddilina fiyya, mereka yang membelanjakan pada jalan aku. Wajabat mahabbati, orang tersebut diwajibkan mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah taala kita malam ini mutajallisin, kita saling duduk insya-Allah taala fihi lillahi taala, kerana Allah taala bakal mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula di dalam kitab Penawar bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Pada minggu yang lalu kita sudah pun masuk pada awal fasal yang ketiga, iaitu pada bab menyatakan lidah.
Dan musannif Syekh telah memberitahu kepada kita, telah menyebutkan, ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW dan segala zikir. Sampai situ kita berhenti. Maka pada hari ini kita akan sambung semula pada kalam musannif rahimakumullah. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Amin ila aqal. Dan kata beliau, dan segala zikir. Jadi lisan kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada engkau, kepada kita semua adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lisan digunakan untuk berzikir kepada Allah. Orang kalau sempurna anggota dia, tetapi tidak berzikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang tersebut tidak benar-benar sempurnakan hak anggota-anggota tersebut. Sedangkan kata para ulama, anggota yang paling mudah untuk seorang itu mendapat pahala daripada Allah adalah lisan. Duduk diam boleh dapat pahala. Duduk seorang-seorang dapat pahala. Duduk ramai-ramai orang boleh dapat pahala. Duduk seorang-seorang boleh dapat pahala dengan zikir. Duduk ramai-ramai boleh peringatkan orang lain untuk berzikir. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu, subhanallah, dengan lisan ni banyak pahala kita dapat. Sebab itu diriwayatkan, dinukilkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, mengatakan lisan ini anggota yang sangat penting. Anggotanya yang sangat-sangat penting. Faedahnya banyak, kata Imam Ghazali, dan juga keburukannya juga bakal banyak. Artinya banyak juga keburukannya. Dan berbahaya keburukannya. Dikatakan dalam satu riwayat bahawasanya setiap anggota anak Adam, setiap anggota anak Adam ketika berpagi-paginya akan berkata kepada lisan. Mengatakan lisan, ya lisan, in istaqamta istaqamna, in a'wajta a'wajna, atau kama qala. Disebutkan dalam riwayat itu mengatakan, wahai lisan, sekiranya kalau kamu istiqamah, artinya kalau kamu lurus, kamu baik, maka kami anggota-anggota yang lain akan baik. Kalau kamu a'wajta, kalau kamu ni berlaku jahat, wahai lisan, kami juga akan berlaku jahat. Nak mengatakan lisan itu subhanallah, pagi-pagi anak Adam itu akan bercakap anggota-anggota yang lain. Mata akan bercakap, lisan, telinga akan bercakap, menasihati kepada lisan tersebut. Nak katakan kalau baik dia, semua akan baik. Mata akan baik, pendengaran akan baik, penglihatan akan baik. Nampak tak? Begitu dikatakan pentingnya menjaga lisan ini. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu, zikir itu adalah sesuatu murad ataupun motif ciptaan Allah Ta'ala kepada lisan kita, iaitu untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu dengan zikir banyak faedahnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innu qulubuhum. Ketahuilah bahawasanya dengan zikrullah itu mampu menenangkan hati mereka. Hanya dengan zikrullah. Jadi oleh kerana itu perbanyakkan zikir dengan lisan-lisan kita. Kalau kita tengok para ulama, para sahabat Nabi SAW itu dikatakan dalam riwayat itu paling kurang tasbih kepada Allah 12,000 kali. Sahabat Nabi SAW. Apatah lagi kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri sudah menciptakan Nabi Adam dan seluruh daripada cucu cicitnya itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Pastilah seorang khalifah mesti menjadi orang yang hebat, mesti jadi orang yang ahli zikir, mesti menjadi orang yang membawa akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkan zikrullah. Itu di antara disebutkan Syekh. Dan kemudian di antara lagi apa yang Allah Ta'ala menjadikan lidah kamu itu, dan pengetahuan yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu. Pengetahuan yang memberi manfaat artinya untuk kita bertanya. Lisan kita digunakan untuk bertanya supaya kita bertambah manfaat, supaya kita bertambah akal, bertambah kefahaman kita tentang agama. Jadi jangan kita malu untuk bertanya tentang agama. La haya' minad din.
Tidak ada malu pada agama. Artinya hukum hakam agama. Nampak tak? Kita jangan malu-malu. Kita tak tahu, tanya. Kata Allah Ta'ala, "Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kamu tak tahu, kamu tanya kepada ahli zikir, iaitu para ulama. Kalau kamu tidak mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan itu bertanya ini penting. Persoalan untuk kita bertanya kepada orang yang arif lah. Kepada orang-orang yang arif untuk menambahkan pengetahuan kita. Hari ini kita tak tahu, tapi kita banyak menghukum. Ini tidak betul ataupun jalan yang benar pada seorang yang saleh. Orang nak dekat diri kepada Allah. Nampak tak? Dia mestilah bertanya kepada para ulama. Karena itu kata Nabi SAW, "Jua jalisul kubara, wasailul ulama, wa khalidul hukama." Atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, duduk dengan orang-orang tua, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang banyak amal ibadahnya. Nampak tak? Orang yang muda, dah ada ilmu banyak, jangan sombong. Orang-orang tua ada faedah-faedah yang kita tidak ada. Mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang mereka ada, kita tidak ada. Maka jangan sombong. Kata Imam Al-Muzani, "Idza ra'aital kabil falyukrimuhu fa innahu qad sabaq min al-amalin minka." Bila kamu lihat orang yang lebih tua daripada kamu, jangan kamu sombong. Falyukrimuhu, bahkan muliakan dia sebab orang tersebut lebih banyak amal daripada kamu. Nampak tak? Wa idza ra'aita saghiran, dan apabila kamu melihat kepada orang lebih muda, falyukrimuhu, muliakan orang tersebut juga walaupun lebih muda daripada kamu. Fa innaka qad sabaqta min adh-dhunub minhu, sebab kau lebih awal melakukan dosa daripada dia. Jadi duduk dengan orang-orang tua. Wasailul ulama, dan bertanya kepada ulama. Nampak tak? Kita ada tuan guru, kita ada tuan guru di pondok. Pernah tak kita tanya soalan kepada mereka? Esok nanti di yaumul qiyamah, kenapa kamu sekian-sekian jadi solat kamu tak betul? Kenapa kamu ibadah ni tak betul? Boleh tak kita berhujah mengatakan, aku tak tahu ya Allah. Sedangkan kehidupan kita ni, setiap kuliah maghrib ada asatizah, ada tuan-tuan guru yang kadang-kadang mengajar. Bukan saya lah, tuan-tuan guru lain. Dapat tak? Pernah tak kita tanya kepada mereka? Untuk kita mencerahkan kefahaman kita, yang khususnya pada bab akidah. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu, kena bertanya. Lisan itu dikatakan syekh untuk pengetahuan yang memberi manfaat diri kamu. Untuk memberi manfaat. Dan supaya kemudian lagi faedah ataupun makna ciptaan Allah Ta'ala pada lisan kamu itu, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Jadi lisan kita ni untuk berdakwah. Apa yang kita dah mengaji, apa yang kita belajar, maka wajib untuk kita sampaikan kepada orang yang wajib untuk kita sampaikan. Siapa? Bagi suami, wajib kepada isteri dan juga anak dia. Sebab tu kalau suami dia tak ajar kepada anak dia, kepada isteri dia, maka esok di yaumul qiyamah, dalam hadis Nabi SAW mengatakan mereka akan minta qisas, pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, sesungguhnya bapakku ini tidak pernah mengajar aku tentang hukum agama. Wahai Allah, suamiku ini tidak pernah mengajar aku sekian-sekian daripada hukum agama, sehingga aku telah meninggalkan kewajipan ke atasmu. Nampak? Maka ketika itu Allah Ta'ala akan panggil sencik suami dan akan dimasukkan dalam api neraka. Wa'iyadzubillah. Jadi oleh kerana itu jangan menjadi bapa ataupun suami yang jahil, yang tak belajar ilmu. Mesti jadi orang yang alim. Bukan alim macam ulama. Oh, nak katakan kalau boleh jadi macam ulama, silakan, tafadhal. Lebih daripada fardu kifayah, silakan. Sebab nak jadi alim macam ulama ni, tak mufti fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang fardu ain ni, yang kebanyakan orang tak lepas. Nampak? Jadi oleh kerana itu yang wajib tu fardu ain bagi setiap orang lelaki untuk mempelajarinya. Mengajar kepada anak dan juga kepada isterinya. Untuk menyampaikan. Itu tanggungjawab kepada suami. Nampak? Dan apabila seorang itu telah pun menjadi ahli ilmu, maka wajib untuk dia menyampaikan kepada masyarakat. Wajib untuk menyampaikan, jangan bersenyap. Kalau sesuatu yang batil, wajib untuk dia menzahirkan, wajib dia untuk memperbetulkan, taudih. Itu di antara kewajipan lisan ni. Apabila kita dah belajar, untuk kita menyampaikan ilmu. Nampak tak? Kata para ulama dulu, khususnya disebutkan para ulama, kalau kita ada ilmu, walaupun ilmu itu
mampu untuk mengajar kencing, berak bagi satu binatang seperti kucing pun, ajar kepada kucing. Itu saja kalau ilmu kita ada tahap tu, ajar. Wahai kucing, kencing ni sedia sekian. Beraknya kat sini, ajar. Nak katakan, ilmu yang ada pada kita tu, selagi mana boleh manfaat, bermanfaat. Nampak tak? Jadi sebab tu, orang yang paling baik sekali, kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, bimanzilatul malaikah, dengan manzilah ataupun darjat para malaikat. Maksudnya bukanlah seperti malaikat, tetapi sedarjat orang malaikat ni apa? Mereka itu la ya'sunallaha amarahu wa yaf'aluna ma yumarun, kata Allah. Mereka yang tidak pernah mengingkar kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita bersifat seperti itu. Artinya kita memberi manfaat kepada diri kita dan juga beri manfaat kepada orang-orang lain. Dan jangan kata Imam Ghazali kita jadi seperti aqarib. Aqarib ni darjat seperti binatang-binatang sibak yang mempunyai bisa. Kenapa tak? Dia tidak memberi manfaat. Tidak beri manfaat, tetapi memberi mudarat kepada orang lain. Nampak? Bersenyap boleh memberi mudarat kepada orang lain? Boleh. Nampak tak? Sebab tu kalau orang memerlukan untuk kita penerangan apa yang dia tak faham, itu kalau kita tak terang kepadanya, mudarat kepada dirinya, memudarat kepada orang tersebut, maka wajib untuk kita sampaikan untuk orang tersebut faham tentang agama ini. Jangan jadi seperti aqarib. Tak memberi manfaat, tapi memberi mudarat. Sebab kata Tuan Guru saya, Ustaz Syauqi, aqarib ni, tatkala dia sedang bahas tentang Bidayatul Hidayah, dia kata aqarib ni sifat dia macam mana? Kalau jengking aqarib ni dalam bahasa Arab kan aqarib lah. Nampak tak? Aqarib ni sifat dia macam mana? Letaklah tuan-tuan dan puan-puan, jinakkanlah macam mana pun bela daripada kecil tu sampai ke besar tapak jari, kata Tuan Guru. Kalau nak letakkan tangan kita belai-belai kepala dia, baiklah kamu, baik kamu, disengat tuan-tuan dan puan-puan. Itu sifat aqarib. Jadi jangan kata Imam Ghazali kita bersifat dengan seperti aqarib. Apa dah? Pastikan kita ni dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sebab kata Nabi SAW, orang yang paling Allah Ta'ala cinta siapa? Kata Nabi SAW, tatkala sahabat tanya, ya Rasulullah, man ahabbu khalqi ilallah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah Ta'ala cinta sekali, yang paling Allah kasih sekali? Maka kata Nabi SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah, anfa'ahum linnas. Ahabbu khalqi ilallahi anfa'ahum linnas. Kata Nabi SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak manfaat kepada orang-orang lain. Hari ini kita tanya kepada diri kita, betul tak kita dah sampaikan mesej Rasulullah kepada non-Muslim, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita sendiri khususnya? Kita sampaikan tak? Kalau kita tak sampaikan, bermaknanya kita ni taksir dalam dakwah. Maka Allah kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah kamu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi dakwah ni kerja ustaz. Tak. Kerja setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah untuk menyampaikan la ilaha illallah kepada orang lain. Untuk menegur orang-orang yang melakukan maksiat supaya orang tersebut berlaku taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena sampai. Lisan kita ni dijadikan untuk berdakwah kepada orang-orang lain. Lisan kita ni dijadikan untuk memberi nasihat kepada orang lain. Wa'idhin. Nasihat kepada orang-orang lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok kehidupan para ulama tu, ada setengah mereka berdakwah tu terkadang menyebabkan mereka punya berdakwah tu dalam keadaan permusafiran sepanjang waktu, sehingga kan mereka tidak diwajibkan Jumaat. Macam mana Ustaz? Orang kalau gerak sebelum subuh, geraknya sebelum subuh, itu tak diwajibkan Jumaat. Nak kata seorang Habib, seorang ulama, dikatakan Habib Ahmad bin Taha, itu dia katakan bahawasanya beliau itu sentiasa musafir. Sentiasa musafir. Siap pagi petang malam untuk dakwah. Sehingga beliau itu mendakwahkan 300,000 orang Afrika masuk Islam atas tangannya. Itu faham Allah. Dikatakan beliau itu sudah berapa lama, berapa saat, kalau dibalik di negaranya, solat Jumaat, tapi nak dikatakan terlalu sibuk berdakwah tu. Zaman dulu bukan masjid kiri kanan, musafir dakwah. Nampak?
Nak katakan setahap itu, mereka menggunakan lisan mereka itu pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaulah Habib tersebut jumpa masjid, pasti mereka akan solat. Begitulah. Nak dikatakan, bukan dikatakan ditinggalkan Jumaat. Tidak. Sebab asbab musafir. Asbab musafir. Jadi nak katakan, kata Imam Syekh Abdul Qadir Mandiri, dan pengetahuan yang memberi manfaat dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Walaupun satu huruf, walaupun huruf hijaiyah, ajar kepada orang. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah kalau kita ajar budak-budak kecil, nampak macam simple. Nampak tak? Saya pernah mengajar di satu madrasah. Madrasah tu saya ajar budak-budak lebih kurang 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Lepas tu saya baru balik Mesir. Permulaannya saya tertanya, aku ni teringin juga mengajar orang dewasa. Memang mengajar Quran. Kita mengaji Quran. Kan? Kita ambil qiraat dan kita belajar juga pesanan dengan syekh kita. Nak mengajar Quran. Tapi kita diberikan tugasan di madrasah tersebut untuk mengajarkan budak-budak ni Iqra. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tersentuh pada hati saya ada seorang alim ulama yang menyebutkan dalam ceramahnya mengatakan walaupun kita mengajar kepada anak kecil alif bata tuan-tuan dan puan-puan, dengan alif bata tersebut mana kita tahu umurnya 15 tahun menjadi seorang hafizul Quran disebabkan alif bata yang pernah kita mengajar. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bahkan dia boleh menjadi para ulama. Berapa banyak jasa ataupun pahala yang tuan-tuan dan puan akan dapat. Nampak? Sebab itu kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling terbaik, kata Nabi SAW, di kalangan kamu, orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran tersebut. Itu orang yang paling terbaik. Nampak tak? Jadi begitu, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama. Mereka sentiasa berdakwah dengan lisan-lisan mereka itu yang memberi manfaat, bukan yang memberi mudarat. Mengajar bagus, tapi tengok mengajar pada orang tersebut menambahkan iman dia, menambahkan khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengajar untuk mengumpat, bukan mengajar untuk menjatuhkan individu lain dan sebagainya, tapi mengajar untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi penting kita bila mengajar juga kita kena mengajar dengan kebenaran, mengajar dengan takwa, mengajar dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata Syekh, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang dari kejahatan, iaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Lisan kita ini diwajibkan untuk kita menegur, untuk kita memberikan ma'ruf, iaitu kalau kita tengok orang-orang sedang melakukan kelalaian, maka kita ajak dia untuk solat sekali dengan kita. Jangan berat lisan. Tampak sekali pekerja-pekerja kita dan sebagainya dah solat belum? Tegur. Sebab kita akan disoal, tuan-tuan dan puan. Nampak? Walaupun memang betul, kita tidak akan tanggung dosa orang lain. Akan tetapi di kalangan mereka ada yang jahil. Di kalangan mereka yang belum sedar. Siapa yang nak sedarkan? Siapa yang nak sedarkan? Maka kita mengambil tanggungjawab untuk menyedarkan kepada mereka. Jadi sebaik-baik kalimah untuk kita menyuruh kepada mereka adalah menyeru untuk solat, menyeru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisankan kita itu untuk berdakwah dan juga melarang daripada kejahatan, segala kemungkaran yang kita lihat. Nampak tak? Apa yang kita boleh buat, apa yang kita berkuasa. Kita sebagai majikan, kita boleh tegur. Kalau kau buat sekian-sekian macam ni, kalau kau tinggalkan solat, nasihat dan sebagainya. Targhib. Tetapi nasihat kepada mereka bukanlah dengan kita menghukum ahli neraka ataupun orang yang tak dapat masuk syurga dan sebagainya. Jangan cakap macam tu. Tapi nasihat kepada mereka yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika. Wahai Muhammad, berdakwahlah kepada jalan Tuhan kamu bil ila sabil rabbi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kepada mereka dengan hikmah. Kata Syekh Said Muhammad Al-Maliki dalam mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan maksud hikmah itu
kalau kita tengok orang-orang yang sedang dekat dengan agama, maka mereka perlukan hikmah untuk dakwah kepada mereka. Nampak tak? Bukan kita berkeras dengan mereka, bukan kita. Kalau orang dah dekat, dia ahli masjid, maka mereka memerlukan dakwah dengan hikmah kepada mereka, dengan bijaksana. Hikmah dipanggil. Maka itu kata Syekh. Adapun mau'izatil hasanah, dakwah dengan mau'izah al-hasanah, kata Syekh, kepada orang-orang yang jauh sikit dengan agama. Orang-orang yang lalai, orang ahli maksiat. Ni mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik. Mereka memerlukan nasihat yang baik, nasihat yang baik. Sebab tu seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, pada satu ketika dia jalan di pasar Basrah. Ketika itu sahabat ini pergi ke Basrah, Iraq. Maka ketika itu dia lalu di satu pasar. Di satu pasar tersebut ada pemuda-pemuda yang sedang menyanyi dan suaranya sedap-sedap. Di antaranya Imam Zazan, seorang tabi'in, dia bernama Imam Zazan. Beliau ni sebelum menjadi imam, seorang penyanyi, suaranya sedap, mukanya handsome. Maka Abdullah bin Mas'ud apabila lalu di pasar tersebut, dia mengatakan ma'ahlasud idza biqra'atil Quran atau kama qala. Macam itulah dia katakan. Dia katakan alangkah indah kalau suara ini dibacakan ayat Al-Quran, tidak menyanyi. Macam itu dia katakan. Maka Zazan ketika itu sedang menyanyi, lalu dia terberhenti. Ada orang tegur, tapi dengan nasihat yang baik, bukan hukum. Nampak tak? Dengan nasihat yang baik. Lalu dia terberhenti, terus dia tanya kepada sahabat-sahabatnya. Mengatakan siapa tadi? Fulan. Oh, itu sahabat Rasulullah. Itu sahabatnya Rasulullah SAW. Maka Zazan ini terus kejar sahabat ini, iaitu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, boleh tak kau mengajarkan kepada aku sesuatu apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW? Maka diajarkan menjadi ulama dan banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud. Masya-Allah. Nah, ini kalimah ataupun mau'izatul hasanah. Orang yang jauh dinasihatkan yang baik. Bukan kita menghukum, bukan kita mencela dia, bukan kita tengok kepribadian lalu kita mengutuk dan sebagainya. Jadi kena penting memahami konteks dakwah. Konteks dakwah juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nasihat yang baik. Satu ketika Rasulullah SAW, ketika mana para sahabat dapat menahan seorang lelaki baru ditawan ketika perang. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kita pancung leher dia. Kata Rasulullah, jangan pancung. Kata Rasulullah, ikat di pokok tamar tersebut berhampiran dengan masjid kita, di Masjid Nabawi. Diikat, dibiarkan 3 hari, kata Rasulullah. Maka hari pertama Rasulullah SAW pergi, apabila nak pergi solat, Rasulullah SAW datang kepada lelaki ini. Kata Rasulullah, atu'minu billah, nak beriman kepada Allah tak? Lelaki tersebut, aku tak akan beriman dengan agama wahai Muhammad. Hari kedua Rasulullah SAW datang, atu'minu billah, kamu nak beriman kepada Allah? Lelaki tersebut mengatakan, aku tak mau beriman dengan agamamu. Hari ketiga kata Rasulullah SAW datang kepada kita tersebut, atu'minu billah, lalu bersyahadah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah Muhammad, pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Beliau itu melihat rahmat. Setiap hari kata Rasulullah SAW, bagi makan, minum, bagi kepadanya. Malam sekali, pagi sekali. Berikan minum, layaninya, berborak dengannya, jangan bagi dia bosan. Rasulullah SAW suruh rahmat. Datanglah para sahabat Nabi SAW tidak mencela sedikit pun. Yang tadi ni berperang, ingin membunuh Rasulullah, berperang, ingin membunuh orang-orang muslimin yang lain. Tapi Rasulullah SAW berdakwah macam tu. Akhirnya syahadah. Dan kemudian juga di antara sebab karena melihat orang Islam ni, apabila mereka salat, khusyuk mereka. Seperti yang tiang-tiang yang tidak bergerak. Apabila mereka merukuk, apabila mereka bersujud, tidak bergetar sedikit pun. Benar-benar mereka sujud kepada Tuhan mereka dengan khusyuk. Tazallul, dalam rasa kehinaan kepada Tuhan dia. Maka jatuh cinta kepada agama Islam. Jadi sebegitu. Bila kita dakwah dengan lisan kita ni, lisan kita jadikan dengan dakwah-dakwah yang mau'izah al-hasanah. Begitu juga dakwah cucunya Nabi Muhammad.
Sayyidina Hasan dan Husain ketika itu kecil lagi. Ketika mana dia melihat seorang lelaki tua sedang mengambil wudu. Mengambil wudu tak betul wudunya. Maka Sayyidina Hasan dia mempunyai idea yang bijak. Dia mengatakan kepada Sayyidina Husain, nak tak kita ajar pakcik ini bagaimana cara wudu yang sebenar. Maka dia mengatakan kepada lelaki tersebut, wahai pakcik, nak tak? Boleh tak kalau engkau mengajarkan bagaimana kami berwudu? Sekarang kau lihat bagaimana kami berwudu. Maka pakcik tersebut tengok Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berwudu. Malah wudunya lebih sempurna, lebih adab dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut pakcik tersebut, maka pakcik tersebut mengatakan, yang sebenarnya yang wudunya salah, yang wudunya tak sempurna, yang tidak mengikuti sunnah Nabi adalah aku, bukan kalian. Maka aku yang patut belajar dengan kalian. Maka subhanallah, ini dakwah, dipanggil dakwah dengan hal dakwah, dengan lisan-lisan yang baik. Itu yang dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berdakwah. Nampak tak? Itu yang kedua, mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga kata Allah Taala, dakwah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka, iaitu orang-orang kufur. Maksudnya mengemukakan dalil burhan tentang kewujudan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mengingkari ketuhanan dan sebagainya. Islam sekian-sekian agama yang benar, maka berujar dengan mereka dengan hujah ilmiah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bukan mencaci, mengutuk berhala mereka, mengutuk ataupun menjatuhkan agama mereka, bukan macam itu. Tidak. Jadi oleh kerana itu, ajarkan ataupun ikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lisan kita ini berdakwah yang memberi manfaat, kata Syekh. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang dari kejahatan dan memberi nasihat. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, iaitu menunaikan hajat-hajat mereka. Mereka yang minta pada kita, maka kita menunaikan. Orang memerlukan khidmat untuk kita, menasihat kepada mereka ataupun untuk memberikan mereka semangat, kata semangat, maka kita gunakan lisan kita untuk memberikan kata-kata semangat kepada mereka. Itu yang dimaksudkan hajat kepada mereka, ataupun hajat yang mana mereka berhajat. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sentiasa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala pasti akan sentiasa menunaikan hajat-hajatnya. Jadi kerana itu kita, di antara orang Islam, lisan kita ini digunakan untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Dan mendamaikan engkau akan mereka. Nampak? Lisan kita ini untuk mendamaikan mereka. Bukan untuk melagakan mereka. Apatah lagi menyokong kepada mereka. Nampak tak? Ada setengah orang, kadang-kadang tengok orang bergaduh, dibiarkan saja. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapat rahmat satu tempat kalau jiran-jiran kita, tetangga kita bergaduh? Nampak tak? Kata Sayyidina Abi Darda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan turunkan rahmat kepada satu kampung kalau satu kampung tersebut ada dua orang yang berkelahi, tidak ada orang yang memisahkannya. Tidak ada orang yang mendamaikannya. Nampak tak? Siapa yang akan disoal? Penghulu kampung akan disoal, kenapa kamu tidak akan mendamaikan orang-orang? Jadi bermusuhan, Allah Ta'ala tak turunkan rahmat. Orang-orang yang berputus silaturahim antara jiran tetangga. Jadi kita kena ada rasa untuk mendamaikannya. Kata Sayyidina Al-Imam Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau pernah berkata, sesungguhnya aku tidak akan tidur malam kalau aku mengetahui sepasang suami isteri pada jiran tetanggaku sedang bergaduh, kecuali aku akan meleraikannya baru aku tidur. Itu kata beliau. Bagaimana beliau itu cakna kepada masyarakat setempat yang khusus jiran kita. Jadi kalau jiran kita ada masalah, kita biarkan saja, biarkan. Baiklah kita tambah pula asamnya, kita tambah manisnya, masinnya, macam-macam pula. Sepatutnya kita meleraikannya. Nampak? Jadi jangan kita menambahkan, bahkan meleraikan keadaan mereka itu. Dikisahkan ketika mana seorang lelaki miskin,
Seorang lelaki miskin ni ada kisahnya tentang Bani Israel. Seorang lelaki Bani Israel, istrinya pembuat anyaman ataupun ghazal, ataupun beliau ni buat satu kain. Kain tersebut dijual setiap hari di pasar. Maka suaminya kerjanya setelah siap dijual. Setiap hari dijual. Kalau dapat keuntungan 100%, 50% untuk dirinya, kemudian beli kain yang baru untuk dijahit, untuk dijual, kemudian untuk beli makan malam dan juga untuk esok pagi. Untuk disimpan kepada keluarga, dan 50% lagi disedekahkan kepada fuqara, orang fakir miskin. Setiap hari dia buat macam tu. Ini amalan dia. Maka satu hari apabila dia nak keluar pergi ke pasar, maka dia nak pergi ke pasar. Setelah habis jual di pasar, setelah nak pulang, ketika tengok ada jiran tetangganya sedang bergaduh. Maka dia tanya, kenapa kau bergaduh? Dia kata, fulan bin fulan ni tak bayar lagi hutang aku. Fulan bin fulan tak bayar hutang aku. Sebab itu aku mahu balik dia bayar hutang. Maka lelaki tersebut, sudahlah, jangan bergaduh. Berapa hutang? Sekian-sekian dirham. Tak apa, aku bayarkan kepada kamu. Dah, jangan bergaduh. Maka apabila dia pulang ke rumah, duit pun dah tak ada, nak beli makan malam pun dah tak ada, kain yang nak beli pun dah tak ada, sebab dah bantu orang yang sedang bergaduh tersebut. Akhirnya istrinya tanya, abang, ini bawa apa? Kita tak ada bawa apa-apa. Sebab apa? Sebab aku bantu fulan bin fulan, jiran kita bergaduh sebab ada orang fulan bin fulan tak bayar hutangnya. Maka aku tolong bayarkan. Maka istrinya solehah, masya-Allah, bukan merungut, tak ada makan, bukan merungut, kain baru tak ada nak dijahit, tak ada. Maka istrinya kata, tak apalah, kalau begitu moga Allah berikan ganjaran kepada kamu, wahai suami. Tak apa, kita kumpulkan benang-benang kain-kain yang lebihan yang dipotong, kita jahit semula, esok kita jual. Maka dikutip di luar-luar rumahnya, di kawasan bilik-bilik tempat jahitan tersebut, dikutip jadi satu kain. Maka dijahit, esok dia jual. Maka dalam perjalanan, esok tak ada orang beli langsung. Langsung tak ada orang beli. Maka lelaki tersebut sedih. Sedih. Akhirnya bila dia nak pulang ke rumah, tiba-tiba dia tengok seorang lelaki yang menjual satu ikan. Maka lelaki yang menjual ikan tersebut tengok wajahnya, sedih. Lalu dia mengatakan, kenapa kau sedih? Dia kata, biasanya aku jual sekian-sekian dapat. Sekarang aku tak dapat bersedekah. Nampak orang soleh, fikir untuk sedekah. Aku tak dapat bersedekah. Malah tak dapat juga belikan yang baru. Dan juga makanan untuk makan malam. Nampak? Maka lelaki yang jual ikan tersebut mengatakan, tak apalah kalau begitu aku tukar dengan kau. Bagi aku kain. Kain tadi itu dijual. Tak ada orang jual sebabkan dia dikutip-kutip. Mungkin tak cantik macam kain yang sebelumnya, sebab tu tak ada orang nak beli. Maka lelaki yang jual ikan tersebut, kalau begitu tukar dengan aku. Maka apabila ditukar, lelaki tersebut gembiralah dapat memberikan makan. Sebab semalam tadi tak ada makanan. Maka akhirnya dia balik ke rumah. Istrinya pun tengok suaminya bawa ikan. Bila dia kata, malam ni kita masak ikan. Masak lauk ikan. Ternyata apabila dibelah, dalamnya itu ada satu mutiara yang sangat mahal. Mutiara yang sangat mahal. Akhirnya dikatakan suami, tengok ni. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka esokkan hari, maka dia pun pergi kepada kedai emas untuk tengok, ataupun kedai mutiara, jual berapa ni. Maka tengok, dikatakan kepada lelaki tersebut, harga ini 40,000 dirham. 40,000 dirham. Kata lelaki tersebut, kalau begitu, boleh tak lagi mahal lagi? Dia kata lelaki tersebut, aku jual 40,000 dirham. Maka dia pergi ke kedai lain. Kedai lain bagi 80,000 dirham. Maka dia kata, ada tak lagi kedai lagi mahal? Dia pergi lagi, tanya lagi kepada orang. Akhirnya jumpa satu kedai, 120,000 dirham. 120,000 dirham. Maka akhirnya, apabila dia jalan perjalanan nak pulang ke rumah, maka ketika itu, dia terjumpa lagi dengan lelaki tersebut. Lelaki tersebut mengatakan, sebenarnya aku ni adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan 120,000 tersebut oleh kerana engkau menghabiskan wang dan duit engkau untuk mendamaikan di antara dua orang yang sedang bergaduh tersebut. Ini kisah cerita Bani Israel dinukilkan Imam Al-Jurdani di dalam kitabnya Jawahir Lulu'iyah syarah kepada Arba'in Nawawiyah. Ini kisah orang-orang yang meleraikan akan sesuatu nazak ataupun sesuatu pertelingkahan. Jadi subhanallah, jadi orang yang kata Allah wasulful khair,
dan mendamaikan itu satu kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita ini jadi orang yang mendamaikan. Jadi insyaallah taala tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan sambung semula pada minggu-minggu yang akan datang insyaallah taala tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya saya tak ada suara sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ala kulli hal insyaallah nanti kita akan sambung semula di dalam kitab Penawar Pagi Hati fasal yang ketiga. Jadi insyaallah taala mudah-mudahan manfaat dunia akhirat kita dapat kita amalkan sehinggalah kita benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa faqihna alladhi yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal 'ilma an-nafi'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعافية منكم والله أعلم.